kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita di Spark ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat kebaikan, dan pertama kali saya mohon maaf kerana ada sedikit masalah handphone untuk nak buka dia backing backup message tu terlalu lama, menyebabkan saya tak nak buka. Menunggu bagi selesai dulu. Dia kadang-kadang dia pening juga telefon ni. Jadi sebab saya menggunakan handphone dalam kita meneruskan perbincangan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan meneruskan perbincangan kita, dengan topik tadabbur. Tadabbur berdasarkan apa yang Allah Ta'ala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka hendak memerhatikan dan mentadabbur ayat Al-Quran ataupun hati mereka yang terkunci mati. Jadi di atas dasar itu insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita nak mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kita petik daripada beberapa ayat Quran, namun begitu sebagai satu permulaan kuliah tadabbur kita. Sebelum ini tajuk kita lah tajuk yang pelbagai. Jadi hari ini kita memulakan tajuk tadabbur. Jadi insya-Allah saya ingat bahawa saya ingin mengajak untuk kita mentadabbur ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Fatihah. Walaupun seringkali kita membicarakan tentang surah ini, tapi saya rasa sebagai permulaan pembincangan tadabbur, apapun kita kena menyelami sekali lagi dan juga menghayati dengan sebaik mungkin surah Al-Fatihah ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya sekarang berada di Tanah Suci Mekah. Sekarang ni di sini pukul 3 pagi dan saya dalam perjalanan ke masjid lah, Masjidil Haram, daripada tempat penginapan ini. Dan insya-Allah diharap agar perjalanan perbincangan itu berjalan lancar, semus insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak bincang macam saya sebut tadi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Yang pertama sekali, bila kita sebut surah Al-Fatihah ini, dia sebab apa dinamakan Fatihah? Sebab dia adalah, Fatihah ni maksud Fatahah. Fatihah ni maksud buka. Al-Fatih, pembuka. Dia merupakan surah pembuka kepada Al-Quran. Yang mula-mula sekali kita jumpa dalam Al-Quran, kita buka-buka Al-Quran surah Al-Fatihah. Cumanya, sebelum kita menghayati ayat-ayat tersebut, ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, maka kita perlu mengetahui bahawa mengapa kadang-kadang ada orang tertanya-tanya juga. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma la ya'lam. Tetapi apabila dibuka dalam Al-Quran, didapati ayat yang mula ditemui ialah surah Al-Fatihah. Bukannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi apa rahsianya? Rahsianya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah Al-Quran ni ada dua peringkat penurunan. Sekejap. Al-Quran ni ada dua peringkat penurunan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Turun Al-Quran pada Lailatul Qadar ini dalam bentuk sekaligus. Dalam bentuk lengkap 30 juzuk.
Jadi Al-Quran yang turun lengkap 30 juzuk itu turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun dari surah Fatihah sampai surah An-Nas. Begitu susunannya. Susunan Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran bal huwa Quranun Majid fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang terdapat di Lauh Mahfuz itu turun itu sudah lengkap dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tetapi bila turun dekat Nabi, barulah turun secara tidak ikut susunan. Turun Iqra' dulu, ikut keperluan semasa. Maka dengan sebab itu, ia walaupun turun tak ikut susunan, tetapi penyusunannya balik kepada yang asal, iaitu bermula dengan Fatihah. Sebab tu kita jangan rasa pelik lah, jangan rasa terkejut. Sebab ia bermula dengan Fatihah. Kerana itulah asal Al-Quran itu sendiri. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jelas? Suara jelas tak? Okey tak? Ya, jelas. Ustaz, jelas. Okey, jelas. Okey. Jadi, surah Fatihah ini sebagai surah pembukaan ataupun disebut sebagai Ummul Quran atau disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani maknanya apa? Makna 7 yang diulang-ulang. Sebab apa 7 diulang-ulang? Sebab satu-satunya surah yang dibaca berulang-ulang. 7 tu merujuk 7 ayat. 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab surah Fatihah ini dia mengandungi 7 ayat. Itu ijma' di kalangan ulama', tidak khilaf. Yang khilaf adalah Bismillah masuk atau tak masuk daripada surah Fatihah. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita berpandangan, mazhab Syafi'i berpandangan bahawa Bismillah merupakan salah satu ayat daripada surah Fatihah. Adapun mazhab yang lain, mereka menyatakan Bismillah tak masuk daripada salah satu ayat daripada Fatihah. Namun begitu tetap 7 ayat. Sebab beza dekat mana? Dalam mazhab Syafi'i, ayat yang 7 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat. Tapi bagi pandangan yang menyatakan tak masuk Bismillah, tak masuk Bismillah, kat situ ada 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim satu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu. Begitu. Dia punya perbezaan. Tapi masing-masing bersepakat, bersetuju ianya adalah 7 ayat. Jadi itu bagi Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam solat. Sehari 17 kali sekurang-kurangnya. Itu dia punya keadaan. Nama surah Fatihah lah. Antaranya juga disebut sebagai surah syifa, penyembuh. Sebab apa penyembuh? Sebab pada satu ketika sahabat merawat penyakit yang dialami oleh satu kaum, mereka hanya membaca Fatihah saja. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala sembuh penyakit tersebut, maka di situ juga disebut sebagai surah syifa. Berbagai lagi lah namanya, cuma kita tak nak bincang dari sudut namanya lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, buku saya iaitu surah Fatihah dari perspektif 12 ulama tafsir. Sudah pun terbit sebenarnya. Sudah pun terbit, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Baru saya terbit dan saya pun belum sempat mendapatkan naskah buku tersebut kerana saya datang ke Tanah Suci Mekah ni lah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi di pesta buku sekarang ni ada kot buku tu. Buku terbaru saya lah, buku yang membicarakan tentang aspek surah Fatihah daripada 12 ulama tafsir. 12 ulama tafsir membincangkan tentang kefahaman terhadap surah Fatihah tersebut. Baik. Apapun kita tengok, tadabbur kita lihat kepada ayat-ayatnya. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut surah Fatihah ni bermula dengan Bismillah lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Antara hujah yang menyatakan Bismillah itu termasuk salah satu ayat daripada surah Fatihah. Kita buka mushaf. Kita dapati bahawa dalam mushaf memang tertulis Bismillahirrahmanirrahim tu nombor 1. Bismillah tu nombor 1 dalam mushaf lah. Jadi di atas dasar itu memang Bismillah termasuk dalam salah satu ayat daripada surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari sudut sebelum kita nak lihat ayat maksud ayat,
bagaimana dari sudut pembacaan Fatihah dalam solat. Dalam solat, satu-satunya ayat Quran yang wajib dibaca adalah surah Fatihah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Jadi, sebab itu Fatihah ni satu surah yang kita nak kena betul-betul baca bagi tepat, bagi betul. Selain daripada kita menghayati maknanya, bacaannya juga kena tepat. Kalau tak tepat, solat kita tak sah. Bagi imam kena baca Fatihah, bagi makmum kena baca Fatihah. Sehingga kan, dalam solat jemaah, kita disunatkan untuk mendengar bacaan imam. Tapi bila selesai imam baca Fatihah, kita terus sebagai makmum, kita kena baca Fatihah. Sebelum kita kembali mendengar bacaan imam, surah yang dibaca oleh imam. Jadi begitulah penting sekali bacaan surah Al-Fatihah. Yang perlu dibaca sama ada solat berjemaah atau solat bersendirian. Kurang-kurangnya dari 17 kali lah dalam solat. Sekurang-kurangnya itu tak masuk solat sunat kan. Tak wajib saja. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, sekarang ini di Makkah Al-Mukarramah jam pukul 3 pagi. Jam 3 pagi, 3.12 lah. Sekarang 3.12. Dan masuk waktu subuh lebih kurang 4 pagi. 4 pagi. Lebih kurang. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Jadi, yang pertama sekali, surah Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada yang terjemah lagi Maha Penyayang. Tak kisahlah nak terjemah macam mana. Tetapi kita kena faham konsep Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun yang disebut sebagai basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ini, kita nak menyatakan bahawa kita mulakan sesuatu itu dengan nama Allah. Siapa Allah Ta'ala ini? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Bismillah ini ada dua sifat Allah yang dinyatakan. Iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum itu, kalau kita melihat kepada sejarah, golongan musyrikin, mereka nak buat sesuatu, mereka akan minta keberkatan dari berhala sembahan mereka. Antaranya Lata dan Uzza, itu nama berhala lah pada zaman itu. Sebab itu, kadang dia nak apa? Dia nak buat sesuatu, dia baca Bismillah wal Uzza, dia baca gitu. Demi berhala Lata dan Uzza, begitu. Islam mengajar ataupun menukar kepada Bismillahirrahmanirrahim. Jangan duk mengambil berkat ataupun mengambil manfaat daripada berhala yang tidak boleh memberi sebarang manfaat atau mudarat. Jadi, hendaklah mengambil berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa kullu amrin dhibalin la yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap satu perkara, kullu amrin dhibalin, setiap perkara yang memberi manfaat, la yubda fihi bismillah, yang tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa abtar, maka terputus rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ menunjukkan bahawa setiap sesuatu yang kita nak lakukan, mestilah kita mulakan dengan bismillah. Perkara yang kita nak buat tu benda baik lah. Benda jahat tak boleh lah baca bismillah, tak boleh lah. Lepas tu disebut kullu amrin dhibali tu. Jadi untuk mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhibali la yubda' bi bismillah fahuwa abtar.
setiap perkara yang baik, yang tak dimula dengan bismillah, maka ianya terputus. Abtar ni maksudnya akta. Akta ni maksud terputus. Terputus apa? Terputus barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu disarankan pada kita apa-apa pun mula dengan bismillah lah. Namun begitu, bukan semua ya. Jangan silap faham. Ada benda yang sudah mula, contohnya. Dalam sembahyang, sebelum kita baca doa iftitah, adakah disunatkan kita baca bismillah? Di sini, para ulama kata tak perlu. Tak perlu. Lepas takbiratul ihram Allahu Akbar, terus baca doa iftitah. Tak perlu bismillah. Sebab apa? Sebab doa iftitah itu sudah dikira sebagai pemula. Jadi ada juga aspek-aspek tertentu yang tak perlu bismillah sebenarnya. Sebab dia sudah bermula. Sebagai permulaan. Macam tu juga. Apakah perlu bismillah dulu baru usalli? Sekarang ulama kata tak perlu pun. Sebab apa? Sebab dia dah mula dah. Kecuali bismillah ni, lepas kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah dan baca isti'azah, lepas tu barulah baca bismillah sebelum kita baca Fatihah. Baik. Jadi, dalam bismillah ini, kita menyebut dua nama Allah yang kita sebut tadi. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman dan Rahim ni daripada perkataan yang sama. Iaitu rahmat lah. Menunjuk pada belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjuk pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada beza dari sudut maknanya. Kalau orang faham maksud Ar-Rahman Ar-Rahim, maknanya di situ, dia akan rasa tenang. Dia tak akan mempertikaikan. Contoh-contoh saya sebut begitu kerana ada orang dia pertikai, dia kata aku pergi sembahyang, aku buat macam-macam, kadang-kadang rezeki aku sempit, kadang-kadang aku tak dapat apa yang aku nak. Kawan tu tak sembahyang pun, bukan Islam lagi, contohnya. Macam-macam dia dapat. Dia dapat nikmat ni, dapat nikmat ni. Dia tak sembahyang pun, dia tak Islam pun. So macam mana? Dia cuba berfikir dalam konteks itu. Sedangkan, kalau dia faham maksud Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia faham hakikat yang sebenarnya. Sebab Ar-Rahman itu sebenarnya Allah Ta'ala yang kita terjemuh sebagai yang pemurah ini, Allah akan memberikan kepada semua orang. Itu. Allah akan memberikan kepada orang beriman dan orang kafir. Allah akan bagi kepada orang yang taat dan orang yang ingkar. Itu sifat rahmat Allah. Dan pemberian Allah Ta'ala ini di atas dunia sahaja. Sebab Allah Ta'ala tidak memandang dunia ini sebagai satu tempat yang penting. Dunia ini, hingga disebut dalam hadis Nabi SAW, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk sekalipun, maka sudah tentu ketika itu tidak ada seorang boleh melakukan sebarang maksiat. Allah tak izinkan langsung. Tetapi atas dunia ni tak ada apa bagi Allah. Tidak ada nilaian. Maka dengan sebab itu, Allah bagi semua. Siapa nak buat baik Allah bagi, nak buat jahat Allah bagi. Allah bagi. Siapa usaha dia dapat, tak kira dia Islam tak Islam, dia beriman ke tak beriman, Allah bagi semua. Maka dengan sebab itu kita dapati atas dunia ni, siapa usaha dia dapat. Itu dia punya law atas dunia ni. Macam itulah. Jadi tak kira siapa. Sebab apa? Sebab itu menunjukkan kepada sifat Rahman Allah Ta'ala. Rahmat yang berlimpah ruah kepada semua. Pada manusia, pada haiwan, pada tumbuhan, pada orang beriman, pada orang tak beriman, semua sekali. Itu Ar-Rahman. Sebab itu kita jangan terkejut kalau orang bukan Islam lebih kaya lagi daripada orang Islam. Biasa. Itu menunjukkan sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah tak pandang dunia ni. Siapa nak ambil je. Islam begitu. Tetapi Ar-Rahim. Ini. Itu penting tu. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat Ar-Rahim hanya kepada orang beriman. Apa maksudnya Ar-Rahim ini? Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim kepada orang yang beriman sampai ke hari akhirat. Maknanya, para ulama menyatakan bahawa dengan sifat rahmat Allah Ta'ala yang khusus kepada orang beriman, dia bukan sekadar di atas dunia tetapi sampai ke hari
akhirat. Ketika itu, hanya orang beriman akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat nikmat syurga daripada Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan orang kafir, orang tak beriman, dia terhenti kat dunia aja. Di akhirat tak ada lagi dah. Allah tak bagi dah. Jadi itu keadaannya. Jadi beruntunglah orang beriman sebenarnya, dia dapat rahmat Allah Ta'ala ni berterusan. Tidak pernah putus. Dunia dan akhirat. Dan yang paling penting tentulah kehidupan kita yang abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, dalam setiap pekerjaan, bila kita nak buat, kita nak mulakan sesuatu, kita baca bismillah, kita akan menghayati betapa besarnya rahmat belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dari dunia sampai ke hari akhirat. Maka dengan sebab itu, untuk mendapat keberkatan, kita, dari aspek praktikalnya, sebab tadabbur ni bukan setakat kita faham ayat Quran. Tapi tadabbur ni lebih kepada apakah hasil daripada kita faham. Itu sebenarnya tadabbur. Jadi bila kita faham konsep bismillah, apa hasil dia? Hasil dia lepas ni, apa kita nak buat pun bismillah. Begitu. Benda baiklah kan. Kata kalau kita pergi singgah selesai minyak, kita nak angkat ganggang dia, ganggang apa, nak angkat minyak kan. Bismillahirrahmanirrahim, angkat tak? Gitu. Kita nak buka pintu kereta, nak start kereta. Pagi-pagi orang nak kerja kan. Bentar lagi orang kerja lah. Kita pun orang sudah bergerak kerja. Sekarang ni kat Malaysia pukul 8 lebih lah kan. 8 lebih lah. 8.22 kat Malaysia. Jadi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia ingat kepada rahmat Allah Ta'ala. Jadi bila dia buat sesuatu itu, dia terus ingat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sesuatu yang hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berpanjangan, akan berterusan. Dia akan merasai. Dia dapat merasai di feel tu. Yang pentingnya feel dalam hati, dalam jiwa dia. Bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah, umurahnya Allah, belas kasihan Allah diberikan kepadanya pada setiap waktu, pada setiap ketika. Sehingga kan kita boleh bernafas. Ini daripada rahmat Allah Ta'ala. Umurahnya Allah yang beri segala-galanya, nikmat yang sangat-sangat banyak kepada kita. Baik. Jadi, kita dari aspek praktikalnya, hendaklah kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam segenap aspek kehidupan kita. Terutama apabila kita nak melakukan sesuatu, kita mula dengan Bismillah. Begitu juga dalam surah Fatihah. Kita mula dengan Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ayat kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdu. Alhamdu. Apa maksud dia? Alhamdu ni maksud puji lah. Segala puji. Alhamdulillah. Hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa Allah? Rabb. Rabb ni Allah yang memelihara. Allah yang mentadbir. Allah yang menyusun. Al-alamin. Al-alamin ni maksud dia sekalian alam. Alam tu apa? Masih Allah. Maknanya, setiap sesuatu selain daripada Allah, itu semua dipanggil alamin. Semuanya ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disusun, dibentuk, diolah, dan juga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini, ketika mana kita membacanya, satu, pertama sekali kita fahamlah maksud dia, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji ini, tuan-tuan, apa beza Alhamdulillah dengan asyukur? Puji dengan syukur. Ini istilah bahasa lah kan. Nampak macam lebih kurang. Puji Allah, syukur kepada Allah. Para ulama, dia membezakan antara puji dan syukur. Alhamdulillah dengan asyukur. Iaitu dengan menyatakan Alhamdulillah ni secara mutlak. Asyukur ni biasanya di atas nikmat. Allah bagi nikmat, syukur. Orang bagi apa barang kita, terima kasih. Itu syukur kan, terima kasih. Tapi Alhamdulillah ni dia lebih luas daripada itu. Bagi ke tak bagi ya, kita terima kasih. Macam itu. Jadi maknanya, memuji Allah Ta'ala ni bukan kita dapat nikmatnya. Memanglah nikmat kita sentiasa kita dapat walaupun kita tak perasan kan. Tapi kadang-kadang kita ni, kita nampak je baru terima kasih. Tak nampak tak terima kasih. Itu biasanya syukur begitulah kan. Tapi Alhamdulillah ni, nampak ke tak nampak ke,
Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah. Kita berterima kasih pada Allah dengan kita memuji Allah. Allah Ta'ala wajib dipuji. Alhamdulillah. Wajib puji Allah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, adapun kita, manusia ni dia wajib puji manusia. Sedangkan manusia ni tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Sepatutnya, kewajipan itu ditujukan pada Allah. Puji itu pada Allah. Kita wajib memuji Allah Ta'ala. Jadi, di atas segala apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi, apatah lagi dengan kehidupan kita, dengan hidup kita. Dan Allah Ta'ala, kita memuji Allah itu, Rabbil Alamin. Rabb ni apa? Rabb ni rububiyah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam kita sebut tadi, pemelihara sekalian alam. Segala alam, segala apa yang ada, semua sekali, semua di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, memang wajiblah untuk kita memuji Allah. Memuji dengan cara macam mana? Memuji dengan 3 cara. Puji lisan, puji hati, dan puji perbuatan. Bagaimana keadaan? Puji lisan, dengan kita menyebutlah sebutan kita, Alhamdulillah, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Contohnya, itu semua puji lisan lah. Kita membasahkan lidah kita dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puji hati kita, kita dapat merasai, meletakkan keagungan Allah dalam hati kita. Kita menghayati dari dalam konteks hati kita terhadap keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, sifat pemurah rahmat Allah Ta'ala dan seumpamanya. Dan puji perbuatan, syukur perbuatan adalah dengan kita memastikan bahawa segala anggota-anggota kita itu digunakan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sesuatu yang kita gunakan di jalan kebaikan. Jangan sekali-kali kita guna di jalan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka konsep Alhamdulillah Rabbil Alamin dia adalah konsep rububiyah. Keimanan sesungguhnya bahawa hanya Allah yang memiliki sekalian alam, hanya Allah yang mentadbir, hanya Allah yang menyusun. Jadi bila kita faham Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita akan faham keagungan dan kebesaran Allah sebenarnya. Yang tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab hari ini kadang-kadang ada orang dalam memuji Allah tetapi dia tetap membesarkan manusia, memuji manusia berlebihan. Kenapa? Kerana dia tak sampai penghayatan terhadap merasai kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala itu dalam jiwa hati sanubari dia. Sebab dia tak merasai konsep rububiyah Allah Ta'ala. Rububiyah Allah Ta'ala hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Kita ni tak boleh buat apa-apa. Apa yang kita buat semuanya adalah daripada keizinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu secara ringkasnya lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Mungkin bising sikit, ramai kat sini ni. Seterusnya, secara ringkasnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala maha pemurah lagi maha mengasihani. Kita dah ulas tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin ni sifat mulkiyah Allah Ta'ala yang nak mengaitkan kita kepada keyakinan kepada hari akhirat. Maliki Yawmiddin, Allah Ta'ala yang memiliki Yawmiddin. Yawmiddin tu merujuk kepada hari pembalasan, hari akhirat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi pentadbir raja segala raja lah. Allah Ta'ala akan memberi hukuman di hari akhirat kelak. Jadi sebab apa tuan-tuan perlunya kita menghayati konsep Maliki Yawmiddin ni, Allah Ta'ala memiliki hari kiamat ni, sebab di situ kita menghayati konsep pembalasan. Kita nak jadi baik atas dunia sebab apa? Sebab ada akhirat, betul tak? Kalau tak ada akhirat rasanya nak buat apa jadi baik? Buatlah apa-apa atas dunia, dunia habis macam tu je. Kalau itu konsep dia. Tetapi kadang-kadang konsep dia walaupun kita susah, ujian atas dunia macam-macam, kita tetap cari redha Allah. Sebab apa? Sebab kehidupan kita yang utama, kehidupan di hari akhirat dan Allah memiliki hari tersebut. Walaupun manusia contohnya, dia dizalimi di atas dunia ini. Tapi Allah Ta'ala maha adil. Setiapnya
akan diberi pembalasan di hari akhirat kelak. Itu. Sama ada pembalasan yang bagaimana, baik atau buruk. Jadi, ada orang, dia kadang tertanya-tanya, dia berkata, Allah Ta'ala kan maha pemurah. Allah Ta'ala kan maha penyayang. Jadi, kalau Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala maha penyayang, sebab apa Allah Ta'ala tak bagi semua je masuk syurga? Ya, senang. Itu menunjukkan semua rahmat Allah Ta'ala. Kan menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni pemurah penyayang, Allah kasih pada hamba-Nya, Allah pergi syurga semua. Kadang-kadang orang tu fikir macam tu kan. Allah pergi syurga. Tak payah ada neraka lah. Apa ada di hari akhirat pula ada neraka, syurga neraka pula. Pergi syurga semua. Itu Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Dia sebenarnya kita kena faham konsep. Ya betul Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Tapi Allah juga maha adil. Kalaulah tidak ada syurga neraka, tidak ada hari akhirat, habis dunia habis, ataupun habis dunia masih masuk syurga. Contohnya begitulah. Kalau tak ada hari akhirat. Rasanya kezaliman itu akan terus berleluasa. Tidak ada pembalasan. Jadi nayalah orang yang buat baik atas dunia ni, dia tak akan dapat kebaikan di akhirat sebab akhirat tak ada. Dan bermaharajalela lah orang buat maksiat, orang buat kezaliman atas dunia ni sebab apa? Sebab tidak ada pembalasan. Maka ini satu benda yang tidak adil. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala maha adil. Allah maha adil. Orang yang terlepas atas dunia tak akan terlepas. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan terlepas. Atas dunia dia boleh menzalimi orang. Katakan. Tetapi dia tak akan terlepas daripada hukuman di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Jadi di situ menunjukkan adilnya Allah. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala menjadikan hari akhirat itu sebagai satu hari pembalasan. Dan ditegaskan dalam ayat ini, Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala lah yang memiliki hari tersebut. Tidak ada sesiapa yang memiliki, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, sekejap rehat. Saya nak minum air Zam-Zam. Ni air Zam-Zam. Sekejap, saya nak minum sekejap. Okey, baik Ustaz, silakan. Nak tengok Ustaz di Mekah. Alhamdulillah. Kan, seronok je kan nampak dia punya view kat belakang, rasa macam Minum teruja air sangat Zam-Zam. saya. Gila tak? Allah Akbar. Lahir Teruja. Mekah, lahir Mekah. Teruja Ustaz tengok apa dia punya view dekat belakang tu, walaupun Ustaz tengah berjalan tu rasa macam seronok je tengok. InsyaAllah dia mengubah kerinduan di Mekah. Ustaz, doakan kami Ustaz. Semoga dipermudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Ya, insyaAllah sama-samalah kita ya. Doakan semua Ustaz. Doakan untuk semua Ustaz. Semoga kami dipermudahkan segala urusan dan termasuk juga Ustaz dipermudahkan di sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Kita sudah minum air Zam-Zam. Sekarang ni baru kita nak menuju ke tempat solat. Alhamdulillah pagi ni dia. Tak saat ni baru azan pertama. Azan pertama di sini 1 jam sebelum masuk waktu. Tadi lebih kurang pukul 3.10. Masuk waktu lebih kurang 4.10 lah. Lebih kurang waktunya. Dia sekarang ni orang makin dia tak betul ramai lagi. Dia ramai dah tapi tak betul-betul puncak lagi. Semakin hari semakin datang begitulah. Dari semasa ke semasa pertambahan kita kata jemaah itu semakin bertambah dari semasa ke semasa. Baik, tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Baik, sambung. Jadi Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki hari akhirat. Di situ merujuk kepada apa kita sebut tadi, mulkiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Jadi atas dunia ni kadang-kadang Allah bagi sedikit kekuasaan kepada manusia. Di atas dunia ni Allah bagi sedikit kekuasaan atas dunia. Tetapi manusia ni bila dia baca Maliki Yaumiddin,
dia sedar bahawa raja segala raja ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena sedar benda itu. Dia memiliki segala-galanya. Maka Allah menentukan hak raja atas dunia pun ditentukan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ dia akan rasa betapa satu bentuk penghakiman Allah Taala akan berlaku. Jadi di sini inilah kita kata dalam surah Fatihah ni ada tauhid. Kita merasai tauhid itu. Sama ada rububiyah ke, mulkiyah ke, kan? Kita rasa keagungan Allah Taala. Lepas pada itu barulah ayat yang menceritakan tentang kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita merasai keagungan Allah, kebesaran Allah, bagaimana sifat Allah. Lepas tu barulah ayat kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada konsep uluhiyah. Konsep uluhiyah tu apa? Konsep iaitu pengabdian diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'bud, kami sembah. Dia tak sebut na'budu iyyaka, kami sembah hanya kepada Engkau. Apa beza dia? Didahulukan iyyaka daripada na'bud. Didahulukan iyyaka itu dalam konteks bahasa dipanggil al-hasru. Al-hasru ni iaitu nak merefer kepada hanya pada Allah, tidak ada yang lain kita sembah. Kita sembah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'bud. Iyyaka tu ada sabdu iyyaka. Jangan sebut iyyaka saja. Sebab kalau iyyaka saja mengikut Ibnu Katsir, kalau tidak ada sabdu kat situ dibaca tanpa sabdu, ia bermaksud daw'u syams, cahaya matahari. Bermaksud cahaya matahari. Jadi takkan nak semua cahaya matahari kan. Maka sebab itu pentingnya kita baca Fatihah betul tepat, hatta dengan makhrajnya betul, dengan syaddahnya betul. Dalam surah Fatihah ada 14 syaddah, ada 14 sabdu. So 14 sabdu tu nak kena jaga hak-hak sabdu tu sebab dia mewakili huruf. Sabdu tu mewakili satu huruf. Jadi kena jaga, kalau tidak makna dia lari. Bila makna lari, Fatihah pun lari, Fatihah pun tak sah, makna pun jadi kelang kabut. Macam kita sebut tadi, daripada sembah Allah jadi sembah cahaya matahari, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir. Jadi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi maknanya di sini pengabdian diri hanya pada Allah, jangan syirik. Ini konsep tauhid uluhiyah, iaitu kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah pada perbuatan kita. Kita ni setelah kita kenal Allah, kita tahu kebesaran Allah, kita tahu keagungan Allah, maka menjadi tanggungjawab kita hanya memohon kepada Allah, jangan memohon kepada selain daripada Allah. Pergi guna tangkal, pergi pohon bomoh lah, pergi guna macam-macam benda-benda syirik, itu kita tak mahu. Nak doa kepada Allah, bukan doa kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Penyembahan kita hanya kepada Allah. Tidak ada perantaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam golongan musyrikin yang menjadikan berhala itu perantaraan, menjadikan pokok-pokok perantaraan, menjadikan tangkal-tangkal perantaraan untuk menyembuhkan penyakit, bagi manfaat, bagi mudarat. Tak. Kita yakin hanya Allah Subhanahu Wa Taala. So penyembahan itu hanya kepada Allah. Pengabdian itu hanya kepada Allah. Pengabdian itu bukan sekadar ritual solat, bukan sekadar itu, tapi seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita itu dalam konteks ibadat sebenarnya. Sebab itu ibadat ini bukan hanya merujuk kepada solat, puasa, zakat, haji, tapi ibadat itu merujuk pada seluruh kehidupan kita. Apa yang kita buat, selagi mana ia bertepatan dengan hukum syarak, tidak menyalahi undang-undang Allah, tidak menyalahi syariat Allah, maka itu dikira ibadat. Sebab itu kerja kita ibadat, kita buat kereta ibadat, kita duduk di rumah buat ibadat, tapi dalam suasana, dalam cara yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Sebab itulah apa-apa ni mula-mula kita ada masalah ke apa, rujuk Allah dulu, jangan rujuk manusia dulu. Kita ni biasa rujuk manusia dulu, Allah kemudian. Last sekali baru Allah. Itu style kita. Sebenarnya konteks sebenarnya kita rujuk Allah dulu. Lepas tu barulah nak rujuk manusia, boleh lah. Nak tengok apa manusia boleh bantu kita. Tapi apa-apa pun Allah dulu. Kita sekarang kadang-kadang kita manusia dulu. Lah kali Allah dah tak boleh buat apa dah, baru nak cari Allah. Kan? Jadi itu kesilapan kita lah. Sebab tu bila kita mentadabbur ayat Quran ni, kita nak hayati apa cara kita buat ni betul tak betul atas dunia ni. Kan? Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW ketika berhadapan dengan pelbagai kesusahan, apa pun hak Nabi hadapi, Nabi kembali pada Allah dulu.
peristiwa di Taif, kita semua tahu kan peristiwa di Taif, Nabi dibaling batu kan. Tak ada seorang pun nak terima Nabi SAW. Nabi angkat tangan doa dulu. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Nabi angkat tangan doa, mohon pada Allah dulu. Jadi maknanya pergantungan pada Allah Ta'ala itu mestilah dimulakan dengan pergantungan Allah dulu. Itu. Itulah konteks kehidupan kita lah bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kurniakanlah pada kami hidayah dengan siratal mustaqim. Apa cerita ni siratal mustaqim ni? Panjang cerita dia saya nak cerita ni sebenarnya. Sampai ayat seterusnya insya-Allah kita sambung nantilah. Sebab saya nak buka pada persoalan macam biasa. Saya nak buka kepada perbincangan dan juga persoalan. Saya rasa untuk Fatihah ni kita ambil separuh dulu. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak huraikan. Nanti kita akan sambung minggu depan insya-Allah dengan izin Allah. Jadi saya buka dulu kepada persoalan, dipersilakan. Okey, baik. Ustaz dah buka soalan tu. Okey, dipersilakan cuma untuk bertanya. Silakan. Silakan. Ada soalan nak tanya? Sama ada berkaitan dengan tajuk atau luar tajuk boleh? InsyaAllah. Saya sampai itu saya tunjuk sikit suasana di sini. Mana dia? Ni. Nampak? Situ ada tingkat 1. Dalam masjid Haram. Okey. Ada soalan nak tanya? Semua diam ni agaknya dah jelas. Agaknya dah jelas semuanya kot. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sebenarnya saya keliru. Saya baru nak belajar agama. Dah tua baru nak belajar. Jadi saya keliru antara mana yang dulu yang matahari terbit daripada barat dulu ke, yang Imam Mahdi ke, yang Nabi Isa tu. Saya jadi tak tahu mana dulu. Kalau dah kata apa, matahari terbit daripada barat tu dah tak diterima semua kan, amal badat ke apa ke. Jadi saya tak tahu mana satu. Baik. Terima kasih. Dia sebenarnya tak penting ya mana yang dulu, sebab benda itu merupakan peristiwa akhir zaman. Ia akan berlaku. Bila sampai masa dia akan berlaku. Yang mana dulu tak penting, yang penting apakah persiapan dan persediaan kita untuk menghadapi hari tersebut. Cumanya dari sudut ilmunya, bila mana kita belajar, kita tahu bahawa matahari sebelah barat ni sebenarnya dia sudah berada pada penghujung sebelum berlakunya kiamat. Sebab ia sudah merujuk kepada kita kata kebobrokan cakrawala. Maknanya cakrawala yang sudah nak jadi nak hancur dah. Dia macam itulah, dia bertukar arah dah, begitu keadaan dia. Maka Mahdi sebelum tu lagi, Mahdinya sebelum tu, Dajjalnya sebelum tu, Yajuj Majuj sebelum tu, Nabi Isa sebelum tu, sebelum matahari nak sebelah barat. Sebab matahari nak sebelah barat tu sudah berada di penghujung ketika itu, taubat pun dah tak terima. Kata para ulama, waktu dunia dah nazak. Dia ni waktu taubat tak terima ni ada dua. Satu ketika kita nazak. Bila kita nazak tak tahu anytime boleh berlaku kan. Jadi kita nazak, taubat tak diterima. Begitu juga dalam konteks dunia. Dalam konteks dunia ni bila dunia nazak sebab apa? Menunjukkan nazak nak kiamat lah. Waktu tu juga taubat tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kau tanya bila, kita tak tahu bila akan berlaku. Cumanya dia berada di penghujung sebelum berlaku kiamat. Dalam arti kata, kita nak fahamnya, dunia dah nazak. Macam manusia nazak, taubat dah tak terima dah. Kan? Waktu tu, sebab tu kita nak taubat ni, taubat sekarang. Nabi kata, innallaha yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala terima taubat hambanya selagi mana nyawa belum sampai ke halkum. Belum lagi nazak lah. Dan nazak dah tak terima dah. Jadi, yang paling dekat dengan kita tanda-tanda kiamat ni bukan matahari nak sebelah barat sebenarnya.
bukan Dajjal sebenarnya, bukan Nabi Isa sebenarnya. Yang paling dekat tanda kiamat ialah kematian. Itu yang paling dekat dengan kita. Yang dia boleh berlaku anytime, any place. Maka dengan sebab itu, kita ambil pengajaran, ambil akibat supaya kita buat persediaan. Sebab tu kita duduk dalam kuliah ni antara sebab kita nak buat persediaan lah. Nabi kata, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik kata Nabi, ialah orang yang sentiasa muhasabah diri dia, dia baiki diri dia, dia memperbetulkan semasa-semasa dan wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk hari selepas mati. Itu. Jadi kita fokus kepada tanda kiamat yang paling dekat dengan kita yang disebut dalam hadis Nabi, iaitu bila berlakunya kematian seseorang, berlakulah kiamat al-qiyamatus sughra, kiamat kecil kepadanya. Wallahu a'lam. Lain soalan. Terima kasih Ustaz. Dan saya nampak soalan kat sini Ustaz ya. Nora Sitah bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita ada hutang dengan orang tapi tak jumpa orang tu, macam mana nak buat? Terima kasih Ustaz. Baik, hutang ada dua. Yang pertama hutang dengan Allah, yang kedua hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah kena bayar, hutang dengan manusia kena bayar. Sebab tu contohnya kalau kita hutang dengan Allah, kita puasa tinggal, kita kena bayar. Dan bentuk qadha atau bentuk fidyah lah, ada perbincangan dia. Orang yang mampu tapi tak pergi haji, dia mampu. Satu dunia dia pergi, haji dia tak pergi. Maka dia kena berhutang dengan Allah. Kalau dia mati dalam keadaan macam tu, wajib badal haji. Hutang ni kau hutang. Baik itu hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia sama juga. Bila kita hutang dengan manusia, tak kira siapa, bila kita hutang, kita wajib bayar. Cuma macam persoalan sebut tadi, tak jumpa. Bila tak jumpa, kita kena cari waris dia. Waris dia. Zaman sekarang ni zaman yang kita kata mudah cari sebenarnya, sebab di zaman teknologi ni, media sosial ni cepat je sampai. Namun begitu kadang-kadang mungkin ada orang ni sebatang kara je. Dia tak ada lah. Contohnya dia pula bukan orang sini, dia orang entah luar negara ke mana. Memang tak jumpa. Cari macam mana tak jumpa. Baik, kalau tak jumpa juga, kita nak macam mana kan? Kita nak bayarnya mana? Maka di situlah para ulama memberi panduan pada kita. Katakan hutang kita 1,000. Kita ambil 1,000 tu, kita masuk tabung masjid contohnya. Kita niat, inilah duit kawan tu lah. Aku gunakan untuk fisabilillah contohnya. Tetapi in case satu hari tiba-tiba kita jumpa dia, kita kena bayarlah 1,000 tu. Kena bayar. Tapi kita takut tak jumpa kan, kita bagi atas nama dia. Jadi kurang-kurangnya di akhirat esok dia maafkan kita, dia berterima kasih kepada kita lah, guna duit dia tu je Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan. Itulah cara yang kita boleh buat lah. Kalau dia tak jumpa dah, dia atau waris dia. Wallahu a'lam. Soalan daripada Siti Hartini. Assalamualaikum Ustaz. Baru-baru ini saya terlihat di TikTok ada seorang asatizah mengatakan doa untuk ibu bapa yang telah meninggal dan yang masih hidup berlainan. Biasanya doa ibu bapa Rabbighfirli wa liwalidayya. Apa yang berlainannya? Apa yang kelainannya untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, dia terima kasih doa pada ibu bapa ni sama ada dia sudah meninggal ataupun dia masih hidup, kita boleh menggunakan doa yang sama sebenarnya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa ini disabit dalam Al-Quran. Kalau kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapa aku. Okey. Ampun dosa ni adakah lepas mati meminta ampun dosa, masa hidup nak minta ampun dosa? Sama je. Masa hidup kita minta ampun dosa, lepas mati pun kita minta ampun dosa. Betul tak? Warhamhuma, berahmatilah mereka. Rahmat ni kita minta atas dunia saja kan? Kita sebut tadi kan, rahmat Allah Ta'ala ni dunia sampai akhirat. Atas dunia ni saja untuk orang bukan Islam saja. Sebab itu untuk orang bukan Islam atas dunia saja, akhirat tak ada dah. Tetapi bagi orang beriman ni, dia berterusan sampai kiamat, sampai hari akhirat. Maka dengan sebab itu, bila mana kita memohon rahmat untuk ibu bapa kita, bukan sekadar atas dunia, tetapi rahmat itu juga berpanjang sampai ke hari akhirat. Maka dengan sebab itu, saya tak nampak perbezaannya. Sebab apa? Sebab kedua-duanya memberi kebaikan. Dari sudut doa atas dunia hingga ke hari akhirat. Dia berterusan. Sebab dalam konsep dalam Islam ni, dia bukan hanya terletak atas dunia saja. Kalau kita dapat rezeki pun, kita nak rezeki atas dunia saja. Yalah, rezeki itu berbeza atas dunia dengan akhirat kan. Tapi rezeki isi rezeki. Atas dunia makan, akhirat pahala, rezeki juga. Kan?
Jadi maknanya di situ saya nampak bahawa tidak ada masalah pun untuk kita berdoa macam doa tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sama ada untuk ibu bapa kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ada soalan daripada Ibu Lin. Salam Ustaz, adakah kita mesti membagi harta kita mengikut faraid, mengikut hukum Islam, walaupun harta tu telah diletakkan nama kita mengikut undang-undang dunia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dia faraid ni sebenarnya harta si mati yang menjadi milik semati semasa dia meninggal dunia. Itu pada difaraidkan. Tapi kalau dia letak nama mana dia bagi hibah dah sebelum dia mati dah bagi dah, itu bukan harta dia lagi dah. Contohnya dia dah bagi kat anak dia, tanah ni atas nama Fatimah. Kan, rumah ni atas nama Ali. Sebelum dia mati. Maknanya harta tu bukan harta dia lah. Harta tu harta Ali, harta tu harta Fatimah. Pak dia mati. Bila dia mati, tak kacau lah harta tersebut. Sebab apa? Sebab bukan milik dia lagi. Yang diwajib di faraid ni adalah harta yang waktu dia mati tu harta dia. Atas nama dia ataupun memang hak milik dia. Pak dia mati. Maka harta itulah yang akan berpindah milik kepada ahli waris yang disebut sebagai faraid itu. Jadi begitu. Jadi ada pempenukaran nama daripada awal, itu disebut sebagai hibah. Hibah itu tidak ada masalah dan dia sudah bertukar milik pun. Dia bukan lagi milik si mati. Jadi tak ada isu lah untuk difaraidkan. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain. Contohnya macam kalau penama lah Ustaz kan, nama satu nama untuk 10 orang adik-beradik, dia ambil satu nama daripada adik-beradiknya. Maknanya adik-beradik tu, penama tu dia kena bahagikan semua lah, betul tak Ustaz? Penama dia bukan hibah. Penama ni dipanggil wasi. Penama ni orang yang menerima amanah. Penama ni sebagai orang yang nak menguruskan harta. Sebab itu contohnya EPF ataupun tabung haji atau apa-apa dia akan meletak penama. Penama itu bukan maknanya dipindah milik harta. Tidak, harta tetap harta kawan tu. Tetapi penama ni hanya bertugas untuk mengeluarkan duit kalau berlaku sesuatu. Jadi itu masih lagi tertakluk pada faraid sebab dia belum betulkan milik. Penama dia tak betulkan milik. Penama ni lebih kepada yang nak menguruskan harta bila ketiadaan dia. Itu saja. Itu masuk penama. Tetapi kalau yang tukar milik ni memang tukar sungguh lah, tukar nama secara total. Jadi kena bezakan yang penama di bank-bank atau penama di akaun dengan penukaran nama. Itu kena bezakan. Penukaran nama dan penama. Dua benda yang berbeza. Kalau penukaran nama terus ni, tukar hak milik terus. Tapi kalau penama ni bukan tukar hak milik. Dia lebih kepada dipanggil sebagai orang wasi, orang yang dia akan Menguruskan untuk semua. Okey, baik, faham. Ada lagi ke soalan yang seterusnya? Okey, Boy Jamaliah angkat tangan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya lah dah sebut pasal faraid ni. Sebelum kita meninggal, dia ada tanah. Tapi dia ada sebut lah, kata bagi dekat adik yang ni, bagi adik yang ni. Tapi dia sebut mulut saja. Itu macam mana? Tak ada buat surat apa-apa. Baik, dia kata bagi kan, bagi pada seorang ni, bagi seorang ni. Tapi dia tak bagi lagi. Dia hanya seolah macam berwasiat. Kalau aku lepas mati, bagi kau ni, bagi ni. Baik. Dalam konteks wasiat, dia tidak boleh wasiat pada ahli waris. Itu saja. Kecuali kalau dia menetapkan, okey, tanah ni, nah aku bagi kau ni lah. Bagi siap-siap. Okey. Itu pun kena ada hitam putih sebenarnya zaman sekarang. Sebab kalau tak ada hitam putih, banyak argument akan berlaku dan juga benda tak akan selesai juga. Benda tu tak dapat disahkan betul ke tak ni. Bergaduh dia beradik kata, tak bagi lah. Kata yang bagi, bohong lah. Ataupun bagi tu masa apa? Masa dia tengah sakit, macam-macam isu yang berlaku. Sebab itu, hukum syarak menetapkan juga untuk kena ada benda tu kena clear lah. Kena clear. Sebab tu kalau benda-benda yang melibatkan tak clear itu, dia akan berlaku pertikaian di mahkamah sebenarnya. Mahkamah akan menentukan bagaimana keadaan sebenar. Tapi apapun kalau dia hanya pemutus wasiat, contohnya kalau aku lepas mati bagilah tanah ni pada ni. Kalau aku nanti tak ada, nanti bagilah. Itu wasiat ini, itu terpulang pada ahli waris. Sebab wasiat ni sebenarnya dia tidak ada wasiat pada ahli waris. Itu sebenarnya. Tapi kau nak bagi juga, bergantung ahli waris lain lah. Nak terima tak terima, kau makan terima, boleh terima. Kau makan tak terima pun tak apa. Itu bergantung pada mereka.
Sebab apa? Sebab kaedah wasiat ni tidak boleh pada ahli waris dan juga tak lebih 1/3 harta. Itu konsep wasiat. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Mas Zuria bertanya, salam, hibah mesti dalam bentuk perjanjian bertulis. Betul kan Ustaz? Ya, hibah ni juga supaya benda itu tidak menjadi satu pertikaian, mestilah disiapkan dokumentasi. Walaupun sebenarnya kalau dia bagi siap-siap pun dah sah dah, tetapi macam mana nak buktikan? Itu ya. Tak dapat bukti tak boleh juga. Maka kena ada black white ya. Okey. Saya kira itu adalah soalan yang terakhir Ustaz. Ada lagi ke? Okey, daripada Ibu Lin bertanya, salam Ustaz, jika ayah meninggal dan punya 2 keluarga dan si mati hanya bagi satu nama saja untuk anaknya, adakah anak yang lain boleh menuntut harta yang telah dibagi pada anak tadi? Terima kasih. Baik, dia sebenarnya macam saya sebut tadi, dia bagi tu bagi bagaimana? Dia tu nama je, itu sebagai penama. Penama itu dia tidak menjejaskan hak orang lain. Penama itu sebagai yang dia menguruskan sahaja, bukan hak dia. Dan dia bagi satu nama, bagi itu nama tu bagi yang untuk uruskan. Jadi maknanya penama tu dia kena sedar bahawa dia hanyalah sebagai mengurus harta pusaka untuk diberikan kepada yang berhak. Bukan dia ambil kat dia, pelari dia. Macam contoh berlaku, banyak berlaku. EPF lah banyak berlaku, dia tak nama isteri dia contohnya. Dia mati, isteri dia ambil semua habis. Tak bagi pada anak-anak, tak bagi. Itu mana makan harta sesuatu batil. Sebab apa? Sebab penama itu bukan hak. Penama itu lebih kepada nak menguruskan saja. Hak balik kepada faraid juga. Itu. Okay. Wallahualam. Okey, akhirnya itu adalah soalan terakhir Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas kesudian berkongsi ilmu tadabbur surah Al-Fatihah itu tadi, dan secara ringkaslah surah Al-Fatihah inilah merupakan rumasan penuh kepada Al-Quran itu sendiri, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat buat kita semua dan bagi mengambil ibrah darinya, dan semoga kepada jemaah juga, semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur kepada semua yang membantu dan menyumbang untuk kesinambungan Majlis Ilmu Kelab Sahabat Baca Al-Quran. Dan saya serahkan kembali pada Ustaz untuk tutup dulu majlis ilmu kita ini Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Baik. Silakan Alhamdulillah kita Ustaz. sudah berada di penghujung perbincangan kita. 1 jam Ya. kita berbicara. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat sedikit keberkatan daripada surah Al-Fatihah untuk kita amalkan dan juga kita menghayati dalam konteks tadabbur. Macam saya sebut tadi, tadabbur itu adalah apakah hasil daripada apa yang kita faham daripada ayat Quran. Apa yang akan kita buat dalam konteks kehidupan kita untuk mendapat redha insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat redha Allah Taala, dan minta doa Allah juga supaya kita dipermudahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusannya. Sebulan lagi nak tunggu wukuf ni. Lebih kurang. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu kita tutup majlis kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.